لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita akan menyentuh secara langsung bersambung pada rampai masalah ini tentang sembahyang qasar jamak. Qasar jamak salat qasar, salat jamak. Kita ada dua perkara yang berkaitan dengan sembahyang apabila kita melibatkan perjalanan ataupun dalam safar, maka diberikan keringanan oleh syarak. Dia panggil rukhsah, Makanya diambil sebagai satu panduan. Mula kita faham dulu tentang jamak, kita faham jamak dulu. Mudah faham. Kita nak ingat, kita ambil jamak perkataan jamaah. Jamaah, daripada jamaah makna kita jamak, himpun. Mudah kan? Jangan keliru, kita ambil faham itu dulu. Jamak diambil perkataan kalimah jami' jamaah. Masa masjid kita panggil jami'. Orang ramai berhimpun kita panggil jamaah. Kita himpun kita panggil jamak. Itu dia punya wazan daripada segi pertimbangan kalimah itu sendiri. Maksud jamak. Bila kita himpun di sini maknanya pada sembahyang fardu ni dia melibatkan 4 waktu. Bila kita jamak ni kita ada 5 waktu semuanya, 5 waktu fardu, hanya 4 waktu saja yang boleh dijamak. Itu pun kita bagi 2, Kumpulan pertama jamak zuhur dengan asar. Maknanya kita sembahyang zuhur 4, kita sembahyang asar 4. Itu jamak. Faham yang itu dulu, Yang kedua, sekiranya dahulukan asar, dalam waktu zuhur dia makan jamak takdim. Takdim itu diawalkan, didahulukan. Qidam. Takdim itu maknanya kita diawalkan. Qidam. Itu kita nak faham. Bila kata jamak takdim, diawalkan. Maknanya waktu yang kedua ditarik, dihimpun dalam waktu pertama. Zuhur dengan asar sebagai contoh. Bila kita jamak takdim itu maknanya kita sembahyang di waktu zuhur. Zuhur waktu pertama, asar waktu kedua. Jadi bila kita buat jamak, maknanya kita himpun zuhur dengan asar, itu kita panggil jamak. Bila kita nak buat pula, bila kita nak lakukan sembahyang jamak tu, contohnya bila kita nak sembahyang waktu zuhur, kita bawa asar awal masuk dalam zuhur, kita panggil jamak takdim. Bila kita tolak, kita tangguh zuhur, kita tak buat zuhur, kita tangguh, kita bawa kepada asar, dipanggil jamak takhir. Kiranya di takhir zuhur dibawa ke asar, dia makan jamak takhir. Itulah dia. Itu kita nak faham, boleh. Mudah kan? Itu jamak. Ini kita lakukan sembahyang jamak ni kita akan buat di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Untuk jemaah haji khususan, kita akan berada di Arafah, di Muzdalifah dan Mina, kita bawa sembahyang ni. Jamak ni, Zuhur dia punya regu dia adalah asar. Maghrib regu dia adalah Isya.
Jangan pergi ambil asar pula dengan maghrib. Itu tak boleh. Nah. Tak boleh Tak boleh asar, tak boleh himpun dengan maghrib, tak boleh. Maghrib dengan isya, itu regu dia, kumpulan dia. Zuhur dengan asar, itu kumpulan dia. Jangan campur Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita bawa, kita sembahyang di waktu masuk waktu zuhur, kita sembahyang zuhur. Kita bawa asar, sembahyang waktu zuhur, itu kita panggil jamak takdim. Bacaan kidam awal Kalau kiranya kita tangguh zuhur, kita tak buat zuhur. Mungkin atas kenderaan. Waktu zuhur tu kita ada atas kenderaan. Waktu asar kita mungkin duduk di bawah. Jadi kita tak buat dah zuhur sebab dalam kenderaan. Kita tangguhkan zuhur tu ke dalam waktu asar. Jadi itu dia panggil jamak takhir. Macam tu juga maghrib dengan isya. Dihimpun maghrib dengan isya sama kaedah satu zuhur dengan asar lah. Nak dipaham begitu. Jadi waktu masuk maghrib, masuk waktu maghrib, kita bawa akan isya, dihimpun dalam waktu maghrib, sembahyang maghrib 3, sembahyang isya 4. Dalam waktu maghrib tu, itu kita panggil jamak takdim. Kiranya kita tangguh maghrib 3, kita bawa kepada isya. Masuk isya, kita bawa maghrib dengan isya dalam waktu isya. Itu kita panggil jamak takhir. Ini sangat perlulah untuk kita faham dulu. Inilah yang akan kita bawa nanti amalan kaedah cara ni, jamak ni pada ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Boleh faham Sangat penting. Jadi kita tekan dia dulu Mudah kan? Boleh faham tak? Boleh? Ada syarat dia tu pula. Syarat nak buat jamak takdim, jamak takhir tu. Ini kita faham sebagai satu baik. Zuhur, asar yang ni kita ambil jamak dulu lah. Yang jamak kita faham tadi, yang 4-4 dulu. Yang kita ambil kira, saya bawa contoh begini. Masuk waktu, kiranya kita di Arafah, masuk waktu zuhur, hari wukuf di Arafah tu kita akan libatnya ni. Ketika jemaah berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Masuk zuhur, kumandanglah azan ketika itu para jemaah berada di Arafah itu sudah mula berada di Arafah dan sudah terlibat dengan ibadat wukuf. Sudah masuk ibadat wukuf. Maknanya semua jemaah ketika itu sudah jadi haji. Kita dapat haji dah. Masuk zuhur 9 Zulhijjah, kita dah dapat haji. Dah jadi hajah, dah haji dah. Dan kita akan mula bersembahyang secara berjamaah. Seluruh Arafah itu akan sembahyang secara jamaah. Jadi kita akan sembahyang secara jamak takdim. Qamat, kita sembahyang zuhur dulu sama ramai itu imam. Kemudian bagi-bagi salam, qamat terus, tak boleh tangguh. Tak boleh zikir-zikir, tidak ada zikir-zikir apa-apa lagi. Tak boleh tangguh lagi. Habis-habis itu terus di qamat dan kita pun sembahyang asar pula 4 rakaat. Itulah antara agenda ibadat bila masuk zuhur pada waktu wukuf di Arafah. Itu kita panggil jamak takdim. Asar kita dah tak sembahyang lah, tak payah lagi lah. Asar kita dah jadi kosong masa itu. Jadi kita terus beribadat dengan zikir-zikir lain lah, ibadat-ibadat lain lah, zikir baca Quran apa semua lah. Masuk maghrib pula, kita akan berangkat ke Muzdalifah. Di sini kita tak sembahyang maghrib. Walaupun waktu maghrib kita ada di Arafah, kita akan bergerak secara sedikit-sedikit untuk gerak pergi ke Muzdalifah. Jadi masa kita ada di Arafah maghrib tu, kita tak sembahyang maghrib. Di sini kita akan tangguhkan maghrib. Kita akan tangguh kepada isya. Kita tak sembahyang maghrib, tapi kita kena niat. Waktu maghrib tu kita kena niat. Aku tangguhkan maghrib kepada, aku tangguhkan fardu maghrib.
kepada Isya, kepada orang Isya sebagai jamak takhir. Niatnya tu. Jadi maghrib kita tak sembahyang lah. Habis kita sampai di Muzdalifah, kita tunggu sampai masuk waktu Isya. Masuk Isya, kita pun sembahyang lah. Kita sembahyang, yang ni kita lakukan Isya dulu. Kita tak buat maghrib. Sebab maghrib dah terlepas lah. Maghrib dah kira sembahyang tu dah lepas. Kita buat yang semasa ni. Isya tu adalah tunai. Maka kita buat Isya dulu. Kita niatlah aku sembahyang fardu Isya jamak takhir. Sembahyanglah secara berjamaah juga. Habis kita sembahyang Isya, kita qamat, aku sembahyang fardu maghrib jamak takhir. Itu aja kita niat. Senang kan? Mudah. Inilah kaedahnya. Macam ni juga kita guna kaedah ini di sinilah. Kita nak berjalan pergi Kuala Lumpur ke mana-mana dan kita nak bersafir, kita boleh jadikan jamak. Ya. Tapi jamak ni dia hanya di Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya. Tidak ada kasar. Habis. Kemudian kita masuk sedikit faham tentang kasar. Ya. Habis. Kasar pula dipendekkan. Makna kasar tu pendek. Makna kasar dua. Dalam bahasa Arab bermakna kasar tu dua. Ya. Kasar dalam bahasa Arab maknanya dua. Bukan pendek Kasar tu artinya dua. Tapi kita kata pendek lah. Dipendekkan. Dia hanya melibatkan 3 waktu sahaja. Kasar ni 3 waktu. Pertama waktu Zuhur, kedua waktu Asar, ketiga waktu Isya. Artinya sembahyang yang ada 4 rakaat saja boleh kasar. Ya, maghrib tak boleh. 3. Subuh tak boleh. Lagi tak boleh sebab maghrib subuh dah 2 dah. Tak boleh kasar dah, 2 dah. Dah kasar dah dia, 2 dah. Hanya 3 waktu saja, yakni waktu Zuhur 4 kita jadikan 2. Asar 4 kita jadikan 2. Isya 4 kita jadikan 2. Ini kita panggil qasar. Jadi makna qasar tu dalam bahasa Arab artinya 2. Dalam ilmu tajwid pun kita panggil qasar. Kalau kita berguru dengan guru tu Arab ni, dia tak kata mat, dia kata qasar. Bila sampai kita baca Quran sampai kepada ayat-ayat huruf-huruf yang terlibat dengan mat, ya, mat tabi'i atau mat asli, dia pakai 2. Bila bertemu, apabila bertemu dengan alif, waw, ya, mana-mana huruf hijaiyah yang 29 bertemu dengan alif, waw, ya, maka wajib dibaca dengan mat. Yakni dengan mat diadakan secara mat tabi'i sebagai tabiat para qari. Itu panggil mat tabi'i. Mat asli memang asasnya jadi 2, ya, 2. Dia dalam bahasa Arab dia panggil kasar. Saya dulu guru dengan tu Arab, baca Quran, tu guru saya orang Arab, ya. Jadi bila sampai tang 2 dia kata kasar, dia tak kata mat. Bila sampai tang 2 kita tak baca 2, dia dijerkah, kasar dia kata. Makna kata 2. Oh, banyak kasar maknanya 2. Sebab tu sembahyang kasar 2 rakaat. Faham ya? Teman mari kasar tu, abang punca dia mari. Ya, kalau metode guru kita Melayu, dia kata 2 rakaat lah. Dia kata mat jalan lah. Tapi kalau tuan guru Arab, dia tak kata mat, dia kata qasar. 2. Ya, itu kalau 2. Mat tabi'i dah. Dia Zuhur 2, Asar pun 2, ya. Sekiranya didahulukan asar dalam waktu Zuhur, dinamakan qasar. Kalau kita tadi jamak kan? Kita jamak. Kita tarik asar, kita sembahyang waktu Zuhur dan waktu Zuhur. Asalnya 4-4 kalau jamak. Kalau kita nak kasar pula, kita cuma jadikan sembahyang 4 tu 2. Tarik asar, sembahyang dalam Zuhur. Zuhur kita tak sembahyang 4 lah, kita sembahyang 2 lah. Sebab kita masuk qasar. Ya, Zuhurnya 2, asarnya 2. Itu kita panggil apa? Qasar jamak takdim.
Kenapa jadi 3 tu? Qasar artinya 2, jamak artinya himpun, takdim artinya didahulukan. Nampak? Faham Itu qasar, jamak, takdim. Qasar artinya 2, jadi zuhur jadi 2, jamak dihimpunkan asar dengan zuhur, takdim didahulukan asar dalam waktu zuhur. Nampak? Itu katanya qasar, jamak, takdim. Boleh kan? Senang dua. Baik. Sekiranya ditakhirkan zuhur dibawa ke asar dinamakan qasar, jamak, takhir. Sama jugalah macam zuhur yang kita takhir tadi. Kalau kita bawakan zuhur kepada asar, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, itu dia panggil jamak, takhir. Kita pendekkan pula. Zuhur tu jadi 2, asar pun jadi 2, kita panggil qasar, jamak, takhir. Jadi kita boleh buat sembahyang musafir ni ada 3 kaedah lah, 3 kaedah. Kita dalam musafir ni kita boleh buat 3 kaedah. Pertama kita qasar sahaja. Kedua kita jamak sahaja. Ketiga kita qasar jamak. Ada 3 cara. Tuan-tuan boleh pilih yang mana satu nak buat. Ikut keadaan lah. Kita ikut keadaan, kita boleh pilih 3 cara. Pertama kita qasar saja. Ya, utamakan qasar dulu. Kalau kita nak bermusafir tuan-tuan dan puan, secara umum lah, bukan tepi Mekah saja. Nak qasar tu, kita utamakan qasar dulu. Kita jangan jamak lagi. Qasar saja. Maknanya kita pendekkan jadi 2. Sembahyang zuhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2. Buat macam tu. Contohnya kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi Kuala Lumpur. Betul tak? Adalah syarat dia. Ada syarat lah tu. Nak pergi Kuala Lumpur tu dah boleh qasar. Jadi kita masuk zuhur dalam perjalanan tu, bila kita jumpa waktu zuhur, kita berhenti tang R&R tu, kita sembahyang zuhur 2 rakaat saja. Usalli fardhu dhuhr qasran bila ta'ala. Usalli fardhu dhuhr qasran bila ta'ala. Aku sembahyang fardhu dhuhr qasar kerana Allah. Sembahyang dah 2 saja. Bagi salam kita bergeraklah. Bergeraklah perjalanan kita sampai pula di Ulu Bernam ke, sampai di Tapah ke. Waktu asar berhenti pula. Waktu asar NR situ. Kemudian kita sembahyang asar pula. Sama juga sembahyang asar saja dengan 2 rakaat. Usalli fardhu asr qasran. Aku sembahyang fardhu asar qasar kerana Allah. 2. Kalau kita nak lanjut perjalanan lagi, nak pergi jauh lagi, nak pergi ke Johor ke, kita akan jumpa pula Isya. Mungkin di Dengkil ya. Kawasan daerah Dengkil, R&R Dengkil. Kita masuk Isya, sembahyang pula Isya. Usalli fardhu Isya qasran. Ini kita buat cara tu dulu. Tak ada jamak. Cuma kita sembahyang tunai, semuanya tunai, waktu tunai, zuhurnya tunai, asarnya tunai, maghribnya tunai, isyanya tunai, tak ada jamak-jamak. Cuma adaan. Tinggal lagi sembahyang yang 4 tu boleh jadi 2. Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2, isya jadikan 2. Itu kita panggil sembahyang qasar. Itu diutamakan. Sebab qasar ni Al-Quran sebut, jamak Nabi sebut, hadis. Jadi kita utama Quran ya. Fala junaha alaihim an taksuru minas salah, Al-Quran kata. Tidak ada ya tidak ada apa-apa tekanan ke atasnya melainkan dikasarkan sembahyang. Quran sebut kasar. Sebab tu dalam mazhab Hanafi kasar ni wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i kasar ni harus. Nak kasar boleh, tak mau kasar pun boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi kasar tu wajib. Apabila kita dah musafir, sembahyang dia kena jadi kasar. Kalau tak sembahyang kasar berdosa. Itu dalam mazhab Hanafi berat sikit. Kita mengikut Imam Syafi'i,
Kalau perjalanan kita itu melebihi 3 marhalah, ya, 2 marhalah, 1 marhalah lebih kurang 45 km. 1 marhalah lebih kurang 45 km. 2 marhalah 90 km. Bila sampai 90 km, kita sudah diharuskan untuk memendekkan sembahyang yang 4 jadi 2. Kalau perjalanan kita distance, kita punya distance perjalanan itu menjangkau 90 km, maka kita boleh kasar sembahyang yang 4 jadi 2. Ya. Kalau tak sampai 3 marhalah, maknanya tidak sampai 135 km. Kalau perjalanan kita kurang daripada 135 km, ini mengikut mazhab Syafi'i, maka kita sembahyang secara biasa, tamam, sembahyang cukup rakaat dia. Kalau kurang pada 135 km lah, kita ambil andaian kilometer dia lah. Maknanya kurang daripada 3 marhalah. Kalau kurang pada 3 marhalah, maka sembahyang kita afdal sembahyang secara biasa, tamam. Tamam ni sembahyang penuh dah cukup. Zuhur 4, asarnya 4. Kita tak kurangkan. Kalau perjalanan kita mazhab Syafi'i, kalau lebih daripada 3 marhalah atau lebih daripada 135 km, sunat qasar. Itu Imam Syafi'i kata. Nampak? Sunat. Sebab dia meraihkan pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi kata qasar sembahyang dengan 3 marhalah, 2 tak boleh. Hanafi 3 marhalah, kita 2 marhalah. Hanafi 3 marhalah, baru boleh qasar sembahyang. Nampak? Jadi lebih sikit. Kita 2 marhalah saja, 90 km. Syafi'i, Hanafi 135 km ke atas, baru boleh qasar sembahyang dan hukumnya wajib qasar. Nampak? Syafi'i kata kalau kurang daripada 135 km atau kurang daripada 3 marhalah, sembahyang tamam lebih afdal. Tamam faham tamam sembahyang cukup Kalau lebih pada 135 km, lebih pada 3 marhalah, kata Imam Syafi'i, barulah sunat qasar. Meraihkan Imam Hanafi. Dia sama-sama imam mazhab ni dia meraihkan sama-sama, menghormati jadi kita duduk macam Dia ada sama-sama diparahi Imam Hanafi, Imam Syafi'i meraih Imam Hanafi. 3 marhalah, Hanafi kata wajib, Syafi'i kata sunat. Nampak tak? Ambil juga kebaikan dia tu. Baik, faham? Itu dia lah. Baik. Sekarang ni baru kita masuk kepada kaedah memahami jamak takdim. Saya tunjuk. Macam mana sembahyang jamak takdim? Tidak ada kasar. Jangan bunyi kasar. Tak ada kasar. Situ tak ada kasar. Ini jamak. Sebab jamak saja. Tengok jamak takdim. Waktu zuhur himpun zuhur dengan asar. Waktu zuhur himpun zuhur dengan asar. Salat zuhur dengan 4 rakaat. Niat aku salat fardu zuhur jamak takdim kerana Allah. Ini gambar dia. Faham ya? Ini kita panggil jamak takdim. Sembahyang zuhur dulu. Ya. Kemudian waktu zuhur himpun dengan asar lagi. Selesai salat zuhur, kerjakan pula salat asar dengan berturut-turut. Niat aku salat fardu asar kerana Allah. Kita tak kata jamak takdim pun tak apa dah. Sebab kita dah niat dalam zuhur tu dah kata jamak takdim dah cukup. Nampak tak ya? Jadi kita sembahyang asar sebut aku sembahyang fardu asar kerana Allah. Kita sembahyang tu dalam waktu zuhur lah. Nampak tak ya? Kita tak sebut jamak tak apa dah. Sebab kita dah niat jamak dalam takbir sembahyang zuhur tadi. Aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim. Dia faham tak? Ya, automatik lah. Ya, dah niat jamak takdim tu makna kata asar tu jamak takdim lah. Jadi tadi bila kita sembahyang asar tak payah kata lagi jamak takdim. Nampak tak ya?
Boleh faham? Ya. Macam ni saya sentuh sikit bab mandi wajib kan. Bab mandi wajib, kita ambil uduk dulu. Habis-habis dah kita basuh, dah tidak ada najis lagi dah, ya. Disuruh ambil sunat ambil uduk. Ikut hadis Nabi, sebelum mandi, sama ada hadis mandi haid ke, mandi nifas ke, mandi janabah ke, mandi ihtilam ke, mandi wiladah ke, semua mandi itu dipanggil mandi hadap sak. Sebelum kita nak mandi itu, lepas kita bersuci dulu, bersih tak ada najis, terus kita sunat ambil uduk. Ambil uduk tak payah basuh kaki. Tu pelik sikit. Ya. Uduk dia tak payah basuh kaki. Sampai datang telinga kita berhenti. Kita mandi, jurus ayak, seluruh anggota badan kita dengan niat ada besar. Pengambil kita basuh kaki kan, kita kena ratakan ayak di kaki kan, ada besar. Dia masuk dengan uduk sekali. Nampak tak? Tak payah basuh kaki 2 kali. Nampak tak? Lepas tu masa uduk tak basuh kaki. Kita baca baik ya. Kita mandi, cara mandi wajib. Ya. Uduk kita ambil walaupun sunat tapi tak basuh kaki. Sangkut tangga kaki itu kita tangguh, kita mandi dulu. Mandi hadap besar semua. Penghabis itu akan kita rata lah. Kaki kita ayak sampai ke kaki, dah rata apa semua dengan niat hadap besar. Kaki dah kena ayak semua. Tapi semayang tu maknanya uduk kita yang basuh kaki itu termasuk dengan mandi yang kita buat, termasuk automatik. Nampak tak? Islam dia kira macam tu. Ya. Dia macam tu juga sembahyang ni. Jadi niat yang pertama cukuplah, tak payah niat kedua. Itu jamak takdim, ya. Jamak takhir pula. Waktu asar, zuhur dengan asar. Salat asar dahulu dengan 4 rakaat. Masuk waktu asar, sembahyang asar dulu, aku salat fardu asar jamak takhir kerana Allah. Sembayanglah asar dulu 4 rakaat. Ya. Lepas itu pula, lepas salat asar dikerjakan pula salat zuhur 4 rakaat. Aku salat fardu zuhur jamak takhir kerana Allah. Yang ni kita kena niat jugalah. Nampak tak? Pasal kita buat dia kemudian. Kita tak buat dia dulu. Nampak ya? Maksudnya zuhur main dulu kan, ikut tertib. Tapi kita sembahyang asar dulu. Sembahyang zuhur, sembahyang zuhur yang kedua tu kita niat. Aku sembahyang fardu zuhur jamak takhir kerana Allah. Boleh. Itu kaedah dia jamak takhir. Kemudian jamak takdim maghrib dengan isya. Salat maghrib dengan 3 rakaat. Aku salat fardu maghrib jamak takdim kerana Allah. Sama juga. Kemudian kita qamat tu jangan zikir tak boleh. Dia kena berturut-turut. Kalau jamak takdim dia kena berturut-turut ya. Dia tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Kemudian kita sembahyang pula maghrib dengan isya. Selesai salat maghrib, kerjakan pula salat isya dengan berturut-turut. Aku salat fardu isya kerana Allah. Ini jamak takdim lah. Jamak takhir, kita himpun maghrib kepada isya. Kita dah niat dah waktu maghrib tapi tak sembahyang. Yang itulah niat tak sembahyang. Niat tak sembahyang ya. Aku tangguhkan fardu maghrib, kena niat fardu Aku tangguhkan fardu maghrib ya kepada isya sebagai jamak takhir. Waktu maghrib tak sembahyang. Tapi kita niat. Kita niat juga waktu maghrib tu kena niat. Jadi kita dah niat dah jamak takhir tu. Jadi bila masuk isya, kita sembahyang isya dulu. Salat isya 4 rakaat, aku salat fardu isya jamak takhir kerana Allah. Ya. Kena buat yang keren tu dulu, yang semasa, yang tunai tu dulu. Ya, maghrib dah tinggal dah. Ya. Kemudian tu kita sembahyang pula zuhur jamak jamak takhir ya, jamak takhir. Ya. Jamak takhir maghrib isya lah ya. Kita sembahyang dulu isya,
Aku solat fardu maghrib, jamak takhir kerana Allah. Lepas tu kita sembahyang maghrib pula lah. Aku sembahyang fardu maghrib, jamak takhir kerana Allah. Itu cara dia. Mudah tak? Senang tak? Boleh? Ya tak? Dia faham tak? Tu. Okey. Boleh? Ya kan? Terang ni. Saya mengaji tu Tok Guru tak jauh dulu ni dah. Faham tak faham ni pasal. Aku baca bulat punya kitab habis. Nampak tak? Tu dah. Saya tak mau dulu tu. Saya nak jemaah nampak wajah dia. Ya. Kita nak bayan tu. Bayan tu penting. Dia punya bayan tu ya. Supaya jemaah boleh faham mudah. Baik. Baik. Kasar jamak takdim. Ini kita nak masuk kasar. Jadi jamak saja. Ni kita masuk kasar pula. Jamak sama, kaedah jamak yang sama, tinggal lagi sembahyang tu didua-duakan saja. Dhuhr dua, asar dua, isya dua, itu saja. Kaedah jamaknya samalah tadi tu. Aku salat fardu dhuhr kasar jamak takdim kerana Allah, iaitu dhuhr dengan asar. Dhuhr dua, asar dua. Waktu tu adalah waktu dhuhr. Ya. Jamak takhir pula kita bawa dhuhr kepada asar. Sama juga aku salat fardu asar kasar jamak takhir kerana Allah. Kemudian salat dhuhr 2 rakaat. Boleh. Siapa tak faham lagi boleh tanya. Kena tanya, kalau tak faham, saya tahu tang mana dia tak faham. Baru saya boleh jelas. Ya. Okey. Ya. Diam ni ada dua tau tak? Satu diam tak faham, satu diam faham. Nampaklah ya. Tak faham pun diam juga. Faham pun diam juga. Kalau mengaji ilmu lah. Kalau nak tanya nak kahwin tak? Diam. Dia ada dua juga. Berat kata diam tu diam luat. Nampaklah. Tu kena jaga tak tuan. Ni sembahyang lain pula, ilmu lain ya. Jadi pendek kata, kalau ada, jangan tadi saya nak balik, sekat saya tanya. Tadi saya nak balik terus, jangan tanya apa tau. Habis kuliah 2 jam dah kita balik Ni baru nak sekat di pintu. Saya segan nak tanya. Baru nak tanya ustaz lah ni, kena bagi special tutorial dekat dia pula di luar. Jangan buat pasal yang begitu. Tanya betul-betul, bagi semua orang boleh faham pun. Orang lain pun nak tumpang faham juga. Ada orang dia tak mau tanya, tapi dia suka orang lain tanya. Tadi hang dah tanya tu bagus lah. Aku nak tanya, aku segan. Jawab. Ya. Kertas. Ada tulis. Siapa nak tulis kertas? Soalan. Kertas pada mic pada. Sini ada kertas, ada mic Yang tak reti nak tanya, boleh tak reti tulis. Tak reti tulis, diam. Sudah. Nampaklah, boleh. Tu ada orang tu dah, kertas ada, mic pun ada. Laki-laki ada, perempuan pun ada. Kita sediakan kemudahan ni. Okey. Untuk kasar jamak takdim, maghrib isya. Lakukan kaedah yang sama seperti dhuhr dan asar. Demikian kasar jamak takhir, maghrib dan isya lah. Habis dah tu. Jadi masuk bab tu habis. Kemudian kita masuk tentang syarat kasar jamak. Yang ni kita tak buat PowerPoint, kita ambil terus daripada kitab lah. Syarat-syarat salat jamak dan kasar. Syarat-syarat salat kasar dulu. Ambil kasar dulu. Tak kasar sembahyang ni. Yang 4 jadi 2 Dia ada syarat dia. Pertama sekali, tujuan ia musafir bukannya untuk tujuan maksiat. Itu kena ingat dulu. Kita nak buat kasar sembahyang ni kerana musafir. Perjalanan safar kita tadi itu hendaklah perjalanan yang tujuannya harus wajib atau sunat. Haram makruh tak boleh. Tujuan haram tak boleh. Dia nak pergi berkelahi, dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak pergi jumpa tu orang, nak berkelahi orang tu.
Nanti aku nak pergi cari dia. Nampak tak? Nah. Adalah apa-apa pasal kot dia marah. Dia turun pergi cari orang tu kerana nak marah orang tu, kerana nak berkelahi. Tak boleh. Tak boleh lah. Dia tak boleh kasar lah. Dia tidak sah kasar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi semua boleh. Asal kasar sudah 3 marhalah. Hang nak pergi pukul orang ke, hang nak pergi merompak bank ke, nampak tak? Boleh belaka Hanafi. Asalkan perjalanan dia mestilah 3 marhalah. Hanafi cukup senang. Nak pergi bergaduh ke, nak pergi perang ke, nampak tak? Nak pergi rompak ke, boleh belaka. Dia punya perjalanan je. Dia kata yang penting nak berjalan. Sembahyang tu boleh ringkaskan. Syafi'i tak boleh. Dia ada hak perkara penting. Nak musafir tu atas tujuan maksiat tak boleh. Tujuan-tujuan yang berkaitan dengan yang harus. Harus saja nak makan angin, nak pergi tengok-tengok asal. Tak pernah pergi lama Kuala Lumpur. Duk dengar lama dia kata tak pernah pergi. Nak pergi tengok apa nama tu, menara KLCC, nak pergi tengok. Dia kata tinggi, nak pergi tengok. Tu harus. Nak pergi makan kenduri. Tu jadi wajib tu. Nampak? Kenduri walimah saja wajib tau. Kenduri lain tak wajib. Kenduri walimatul urus. Kenduri kahwin saja yang wajib hadir. Kenduri lain sunat. Dalam Islam ada 13 kenduri. Dalam Islam ada 13 kenduri. Dalam 13 kenduri itu yang wajib cuma kenduri kahwin ya, wajib pergi. Dia panggil wajib kena pergi. Kenduri lain sunat, tak pergi tak apalah. Nampak tak? Itu kena. Itu jadi wajib lah. Nak pergi buat kerja haji, wajib lah. Nampak tak? Ya? Nak pergi buat umrah, wajib lah. Jalan itu umrah yang pertama lah. Itu dia. Nak pergi tengok bola, harus. Nak pergi tengok bola. Nampak tak? Ya? Pulau Pinang lawan Kuala Lumpur. Nampak tak? Stadium Bukit Jalil. Nampak tak? Jom kita pergi tengok. Dulu ada orang alim sini tau. Orang alim. Tasik Kelubak. Orang alim. Ya. Orang alim pajak song. Ya. Bunyi pun Pak Haji Mat skor. Apa kenal? Tahu tak? Tak tahu? Ya? Orang pajak song tak tahu? Pak Haji Mat skor tak tahu? Macam mana? Apa tak tahu? Orang alim tu, Pak Haji Mat skor. Saya main daripada pulau saya turun main dengar kitab, baca kitab. Pak Haji Mat skor, bunyi belakang skor. Macam tengok bola. Dia kalau ada pertandingan bola bersatu, Stadium Merdeka, kalau ada pertandingan Pulau Pinang lawan Selangor kan, lawan mana-mana lah. Kita berhenti, kita tak mengaji lah. Kita cuti mengaji lah. Jom pergi tengok bola. Siapa nak ikut Pak Haji, jom. Itu dia. Sewa bas. Pergi masa Stadium Merdeka, pergi tengok bola. Nampak? Itu dia. Masa kita berjalan dengan dia tu, dia ajak lah sembahyang kasar, jamak. Cantik ya. Nampak? Berhenti tani sembahyang, sembahyang, nampak? Dia ajak. Sampai tengok bola hanya duduk depan dia. Lepas tengok bola tu sepak kita. Nampak? Tu dah Pak Haji Mat skor nama dia. Bunyi pun Pak Haji Mat skor. Ya, ditawar untuk jadi mufti Pulau Pinang, dia tak mau. Ya. Tawar je sebelum Allahyarham Datuk Rashid. Datuk Haji Rashid apa kena Datuk Rashid, Haji Rashid dulu. Sebelum Haji Rashid dia lah bertawar dia jadi mufti, tak mau. Ya. Kemudian tu yang ambil janji Haji Rashid tu. Mula-mula Datuk Anan lah. Datuk Anan. Saya ambil tauliah dengan Datuk Nan. Tauliah agama. Datuk Nan. Kemudian mati Datuk Nan, ganti Datuk. Dengan dia lah, dia tak mau. Kemudian bagi kat Datuk Rashid. Kemudian tu Abu Muhammad Hashim turun. Sampai dah sekarang ni. Tu, ya. Jadi, nak pergi tengok bola boleh. Nak makan kenduri, orang panggil jadi wajib. Nak pergi mesyuarat, saya ada mesyuarat khusus. Itu semua jadi masalah-masalah yang terkait dengan wajib.
Kursu wajib, mesyuarat wajib, tu perjalanan tu semua boleh kan? Boleh kasar semayang, tidak. Itu itu yang pertama, tujuan dia kena faham. Kita kena sah dulu. Kedua, perjalanan hendaklah melebihi 2 marhalah. 2 marhalah maknanya 90 km. Kita bicara kasar 90 km lah yang lazim umum diterima, sepakat oleh para ulama. Dia kata 90 km. Ya, 2 marhalah. 2 marhalah. Baik. Kemudian yang ketiga, solat dikasarkan itu hanya bagi salat zuhur, asar dan isya. Maghrib tak boleh kasar, subuh tak boleh kasar. Subuh 2 arah. Dan laksanakan secara tunai. Tidak dibolehkan kasar salat qada bagi salat tinggalkan semasa musafir. Apabila telah tiba di dalam kawasan kediaman. Dalam masa perjalanan tu kalau kita tinggal sembahyang, kita boleh qada boleh secara kasar. Kata dalam perjalanan tu ada masalah, kita tertinggal sembahyang zuhur. Tinggal sembahyang zuhur, mana qada lah zuhur lah. Kita boleh qada zuhur tu dalam bentuk kasar 2. Nampak tak? Tapi kalau kita tak qada dalam perjalanan, kita dah balik ke tempat kita, dah habis dalam musafir, balik ke kediaman kita, kita tak boleh qada secara kasar, kerana qada cukup lah. Qada ketika dalam safar sahaja. Boleh qada secara kasar. Nampak tak? Zuhur jadi 2. Tertinggal lah zuhur ke asar dalam perjalanan tu. Tertinggal Jadi dia nak qada lah. Dia nak qada. Dia kena boleh qada secara kasar. Itu hukum dia Baik. Hendaklah diniatkan qasar dalam masa takbiratul ihram. Dia kena masuk, dia panggil ta'yin qasr. Dia panggil qasran, ta'yin qasr. Kita masuk. Usalli fardhu zuhur raka'atain qasran lillahi ta'ala. Tak kata raka'atain tak apalah. Usalli fardhu zuhur qasran. Kena niat qasar dalam takbir. Qasar, ta'arud, ta'yin, ada ta'yin, qasar. Dia ada 4 muqaranah. Itu bab niat sembahyang tak tahu. Tahu kan muqaranah sembahyang? Muqaranah urfiyah tahu niat sembahyang tahu lah. Tak nampak tak? Tak nampak nak gambar ketak, tak nampak. Okey, saya tunjuk sikit yang nampak tunjuk sikit lah. Dia niat sembahyang tiga. Ini yang muqaranah dia panggil. Dalam kita niat takbiratul ihram ni, Allahu Akbar, antara alif dengan ra akbar, dia kena ada 3 muqaranah ni. 3 perkara ni kena ada. Pertama kena ada qasad, kedua kena ada ta'arud, ketiga ta'yin. Ini dia panggil 3 muqaranah. Dalam istilah, dalam bab niat ni dia ada 4 konsep niat. Niat pertama, konsep yang pertama yang umum, yang boleh dibawa oleh orang awam, dia panggil niat urfiyah. Niat urfiyah ni dia ada 3 muqaranah dia. Muqaranah pertama dia panggil qasad, muqaranah kedua dia panggil ta'arud, muqaranah ketiga dia panggil ta'yin. Ni kenapa ni banyak orang tak tahu ni. Mana orang mengaji bab ni semua dah ni dah. Dia pergi dengar ceramah mana boleh. Tok guru mengaji bersyarah kita duduk dengar ada ni. Di mana-mana mengaji hari ni bukan pakai kitab, dia tak? Mana nak beritahu benda ni? Itu panggil muqaranah urfiyah. Tu tu dia anak abang bagi.
Hmm. Itu dia. Nampak tak? Usalli itu aku sembahyang, dia panggil qasad. Farda, ta'arud, ya, ta'yin dia panggil dhuhr. Tiga-tiga ni kena ada dalam niat kita. Antara alif dengan ra akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, dia kena ada tiga-tiga ni. Aku sembahyang fardu dhuhr, cukup. Ini aja yang wajib dalam niat kita. Dalam niat kita yang ni yang wajib. Aku sembahyang fardu dhuhr. Tak payah sebut dalam 4 rakaat. Tak payah sebut dalam menghadap kiblat. Tak payah masuklah kerana Allah. Nampak tak? Memang sembahyang tu Allah suruh. Nampak tak? Jadi yang wajib dalam takbir Allah Akbar tu 3 ni sajalah. Tapi bila kita kasar sembahyang, kena tambah 1 lagi. Kasar. Dia panggil ta'yin. Yang nombor 3 ni dia panggil ta'yin qasar, dia panggil. Pak. Aku sembahyang fardu dhuhr kasar, dia kena ada 4. Nampak tak? Sembahyang kasar kena ada 4. Sembahyang biasa ada 3. Sembahyang Jumaat lagi-lagi kena ada 4. Dia panggil ta'yin nafsah. Makmum atau imam, itu ta'yin nafsah. Aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Makmuman tu wajib. Aku sembahyang fardu Jumaat imaman, tu wajib. Nampak tak? Fardu ain. Rakaat pertama aja tu pun, rakaat kedua tak dah. Tu kena mengaji hadis ni semua ni lah. Kita sembahyang ni, kena mengaji. Ni saya buat klinik solat. Klinik solat. Saya bawa ni dalam klinik solat. Kita ada program klinik solat. Nampak tak? Dia buat sekarang di masjid, kongsi balik pulau. Bab semayang saja. Kita ajak dulu ni. Pakai PowerPoint. Baru dah nampak. Oh, baru semua. Selama ni kami tak tahu. Tu lah. Kenapa? Tak tahu pasal tak ngaji. Maksud tak ngaji sini tidak berkitab. Ngaji dengan guru tak tahu apa ilmu dia ngaji tu pun. Nampak tak? Inilah fardu ain. Yang ni lah ilmu yang kita wajib kena mengaji, fardu ain. Nampak tak? Bukan majlis ceramah, majlis baca kitab. Ni kita pakai baca kitab ni, formal, secara formal ya. Kita kena buat dulu ni. Padahal tak ada kitab, saya buat macam ni. Nak bagi jemaah faham. Tahu ya. Itu artinya. Jadi maknanya kata, ini 3, usalli fardhu dhuhr 4 rakaatin lillahi ta'ala. Niat tu yang wajib cuma ini 3 ni. Usalli, aku sembahyang fardhu ta'arud, az-zuhur ta'yin. Tambah kasran, ta'yin qasar dia panggil. Itulah ya, balik habis nah. Habis tunjuk dia ni banyak ni. Bab ni banyak ni. Nak kena kupas satu-satu bukan sikit kan. Tak boleh habis lagi ya. Baik, sambung balik kita. Tadi yang sembahyang kasar tadi ya. Baik. Kemudian hendaklah tempat dituju itu, satu lagi hendaklah diniat kasar dalam sembahyang takbiratul ihram. Yang kelima, tidak boleh berimam orang yang bersolat tamam. Orang kasar ni sembahyang 2 ya. Dia tak boleh ikut imam yang sembahyang 4. Kalau kita PRNR musafir, kita NR kita berhenti, kita tak boleh ikut imam yang sembahyang tamam. Imam tu sembahyang 4 zuhur, kita sembahyang 2, tak boleh ikut dia. Tapi yang sembahyang 4 boleh ikut orang sembahyang 2. Terbalik pula. Nampak tak? Kita kasar, makmum di belakang sembahyang 4 boleh ikut kita. Nampak tak? Tapi kalau kita sembahyang 2, tak boleh ikut imam yang sembahyang 4. Itu syarat dia pula tu. Jadi kita sembahyang sendirilah, ya, sendiri kita sembahyang. Kita kalau sembahyang jangan ikut jemaah. Kalau ikut jemaah, kita kena buat tamam. Niat, tak niat kasar lah. Kalau kita berhenti RNR, tengok ada jemaah tu sembahyang, nak sembahyang zuhur, kita jangan sembahyang kasar, sembahyang tamam lah. Kita dah boleh berhenti, maknanya kita ada lapang lah, tak ada masalah. Sembahyang cukup lah, nampak tak? Sembahyang 4 lah. Tak buatlah kasar tu. Supaya terselamat kita, sah sembahyang kita.
Kalau kita niat juga kasar, imam tu sembahyang tamam 4, tak sah sembahyang kita. Nampak? Tu nak kena jaga tu. Baik. Lagi. Yang keenam, hendaklah tempat dia tuju itu tertentu. Jika sekiranya tempat itu tuju tertentu, maka tak boleh kasar. Kita nak pergi destinasi je kena tahu. Nampak tak? Nampak tak? Ni ada setengah orang nak pergi meminang. Nak pergi hantar. Dah Pinang lah, nak pergi hantar lah tanda apa semua begitu. Begini lah ya. Bawa lah orang tua seorang. Orang tua. Abang jadi kepala hidang. Bawa orang tua lah. Orang tua ni tolong boleh turun ikut nak pergi kami nak pergi nak pergi hantar tanda apa semua lah nak bawa apa semua ni. Tolong jadi orang tua kami lah, boleh. Mana nak pergi, nyampah nak pergi mana? Jauh lah tolong nak pergi tempat tu. Tolong ikut. Jauh lah. Pulau Pinang nak pergi nak pergi Kuala Lumpur ni jauh lah. Tapi dia bertambak kat tolong. Tempat tu di mana? Nampak? Tolong tak boleh kasar. Walaupun dia tahu tempat tu jauh, dia tak tahu di mana nak pergi. Maka tu tolong ni patutnya kena tanyalah di mana abang nak pergi, tempat tu di mana? Apa nama tempat tu? Berapa jauh daripada sini? Nampak tak? Semua tolong kena tanya dulu. Nampak tak? Jangan duk mengekor ikut dia. Nampak tak? Tu kena tahu juga tu. Jadi pendek kata, kita nak pergi mana-mana tempat tu, kita kena tahu destinasi dia dulu. Berapa jauh destinasi dia. Ya, destinasi dia Kuala Lumpur. Kita tahulah nak pergi Kuala Lumpur hari ni, orang tahu dah Kuala Lumpur, tak payah abang dah berapa jauh. Mana nak pergi tolong? Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur belah mana tadi ni? Abang dah kat mana-mana daerah Kuala Lumpur tu. Okey, tolong ikutlah. Tolong boleh kasar sembahyang. Tapi tak dia bagi tahu tolong. Tolong ikut sudahlah, tolong. Dah dia berpelikir oleh orang tua tu. Nampak dah? Tak abang tempat. Tolong ikut sudahlah, kami bawa tolong ikut sudah. Tolong jadi ketua kami, pimpin kami sudah. Tu lah, dia orang tua kami tak boleh. Tolong kena tanya, aku nak ikut, biar aku nak kena sembahyang kasar. Nampak tak? Aku nak kena tahu tempat tu mana abang nak pergi. Nampak tak? Yang abang beritahu aku di mana-mana tak balik macam mana? Nampak tak? Jadi kenalah kita abang tolong kena bertanya. Kita kalau orang bawa pergi mana-mana pun kita dah tanya dulu. Mana nak pergi tempat kita? Di mana tempat tu ya? Dia kena tahu destinasi, kena tahu. Nampak tak? Saya pernah cerita jugalah, ada ni kawan saya sendiri ni. Dia berkelahi dengan isteri dia pagi. Nampak tak? Nak makan pagi dia berkelahi dengan isteri dia. Dua bebai. Dia start kereta terus ikut jambatan Pulau Pinang ni. Terus. Dia duduk bawa kereta, dia tak tahu nak pergi mana. Bawa kereta dia dengan marah, kira aku nak pergi jauh. Nampak tak? Hari ni aku tak mau balik rumah, aku nak pergi jauh. Tu dia kata marah babi. Tu marah babi dia panggil. Nampak? Ikut Profesor, ikut Abu Ya Dr. Hamka, dia kata marah babi. Nampak? Tak boleh ada marah babi. Orang ada marah babi ni makna kata ada penyakit batin banyak dalam diri dia. Dia bawa kereta dia tak tanya balik mana dia nak pergi. Lajak sampai ke Ipoh lah. Sampai ke Ipoh. Dia punya tak sedap, duk marah ke isteri dia gitu. Duk geram tengok isteri dia sampai ke Ipoh bawa kereta. Tak sedap. Sampai di Ipoh, barulah dia tenang sikit. Pasal perut lapar. Baru dia makan-makan apa semua. Nampak tak? Kemudian dia nak kasar sembahyang. Dia tahu dah Ipoh. Nampak tak? Dia nak kasar sembahyang. Dia telefon kat saya. Tang tu pandai pula telefon. Ustaz, saya ada Ipoh lah ni. Saya nak kasar sembahyang. Boleh sangat. Dia kata Ipoh. Pasal apa ambil Ipoh pasal apa? Saya pun tak tahu pasal apa. Dia kata, tu dia. Saya pun tak tahu pasal apa. Dan saya pun tak cadang nak ambil Ipoh. Dia kata, tahu kereta saya duduk ada di Ipoh. Dia kata, hang tak boleh kasar sebab hang tak tahu destinasi. Hang keluar rumah tu dengan tidak mengetahui destinasi, maka hang tak boleh kasar sembahyang. Lah ni hang nak balik boleh. Kalau hang nak balik mana boleh. Pasal hang tak tahu nak balik ke rumah. Nampak tak? Tengok. Oh, dia betul juga. Ya, syarat dia hang kena tahu destinasi. Mana hang nak pergi tu, hang kena tahu destinasi dia, ya. Maqasid dia tu kena tahu. Ya, baru boleh. Faham Itu saya cerita baik-baik dan sampai faham. Baik. Kemudian berkekalan perjalanan sehingga sempurna salat. Ia tahu bahawa orang yang musafir itu harus mengerjakan salat kasar.
Dia kena kasar sembahyang tu dalam musafir lah. Tak kira lah kalau kita balik daripada jauh, katalah kita nak sampai ke Kuala Batas ni, ya. Kuala Batas kita lagi tak masuk kawasan Kuala Batas, kita tak mana ni? Duduk ada kat feri ke, ya. Kita boleh kasar sembahyang lagi. Nampak tak? Boleh kasar sembahyang lagi. Katalah asar, kita masuk asar, duduk ada di mana-mana kawasan luar daripada kawasan daerah kita. Kita boleh kasar, tapi dalam waktu asar lah boleh kasar sembahyang kerana kita masih dalam perjalanan. Nampak tak? Boleh. Dan masuk wilayah kita, daerah kita tak boleh lah. Masuk daerah kita, karya kita dah tak boleh lah. Selagi kita belum masuk karya kita, masih dalam perjalanan lagi, kita boleh kasar. Sebab kita masih dalam perjalanan. Nampak tak? Syarat dia. Habis lah. Syarat jamak takdim pula. Hendaklah dahulukan solat umpunya waktu dengan tertib. Dirikan solat dulu lah. Kita tangguh dulu lah, insyaAllah. Saat ni kita sambung, ya. Saat ni kita cakap bab jamak pula, ya. Kita tangguh dulu. Boleh? Jadi yang tak kasar ni, mana yang tak faham saat ni tanya balik, ya. Sementara duduk melengung saat ni tanya lah, ya. Masuk balik saat ni aku nak tanya balik kat Ustaz, bagi putus, faham. Dia kata kalau orang tak faham salat kasar ni tak boleh kasar sembahyang, tak boleh ikut orang, tak boleh. Kita kena faham sendiri baru boleh buat. Kalau tidak tak boleh buat, Ini faham syarat.